A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dihormati dan dikasihi Puan Zaini binti Maksyah, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Sepang, Puan Misliah binti Ahmad, Perongkanan 1, Hajah Sabaria binti Darud, Perongkanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Syariza binti Nur Kamar, Perongkanan Kokurikulum, Encik Nur Syamsul Azlan, Penongkanan Petang, Barisan GKMP, Panitia Pendidikan Islam, khususnya Barisan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Sepang yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan singgir syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keizinannya serta taufik dan hidayah daripada Allah. Allah mengizinkan untuk kita terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Maulid Rasul diucapkan kepada semua barisan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Sepang. Selamat bercuti dan mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ujian pandemik COVID-19 ini dapat kita lalui dengan penuh kesabaran, dengan penuh keredaan, dan berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dan kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala insya-Allah. Jadi barisan guru-guru yang dikasihi sekalian, kita mengambil kesempatan dan waktu yang ada pada hari ini untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada suatu perkara ataupun satu peristiwa yang dipanggil dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada perbahasan para ulama tentang tarikh sebenar mengenai bilakah tarikh sebenar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukanlah perkara itu yang menjadi suatu perkara penting untuk kita bincang dan kita bicarakan di sini. Kerana apa yang lebih penting adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri memberi makna yang sangat besar kepada kita, khususnya umat Islam yang menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara yang kita semua perlu ingati dan perlu sama-sama kita fahami, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah menyebut dialah Allah yang telah mengutuskan ba'sa fil ummi, di kalangan orang-orang Arab yang sifatnya ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Yang mana bangsa Arab ini bukan satu bangsa yang duduk dalam tamadun yang hebat pada waktu itu di antara tamadun Rom dan juga tamadun Parsi. Tamadun Arab ni duduk di tengah-tengah di antara dua tamadun yang hebat. Dan ramai di kalangan bangsa Arab pada ketika itu mereka tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Bahkan Nabi sendiri juga disebut sebagai ummi. Ummi di sini tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Walaupun tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, menurut para ulama, bila Allah mengutuskan Nabi ini di kalangan ummi, Nabi seorang ummi, ia adalah merupakan suatu hujah bahawa Quran itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau Nabi seorang yang pandai membaca dan pandai menulis, sudah tentu akan ada dakwaan yang mengatakan bahawa Quran itu adalah ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi baca kitab-kitab dan Nabi buat Quran sendiri. Maka secara tidak langsung terjawab, Quran itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi seorang ummi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Diutuskan seorang Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ada 3 tugas Rasul. Allah bangkitkan Rasul ini dengan 3 tugas. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ataupun dalam erti kata yang lain, membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas Rasul yang pertama yang disebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua ini adalah membuktikan Allah Taala itu Maha Esa dan Maha Berkuasa. Yatlu alaihim ayatihi.
Ayat di sini maknanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menurut para ulama ada ayat yang datang dalam bentuk ayat yang makru'ah, ayat yang boleh dibaca seumpama Al-Quran. Dan ada ayat yang datang dalam bentuk ayat yang manzurah, ayat yang dipahami melalui pemerhatian ataupun kajian. Jadi Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini mengenal Allah dengan ayat-ayat ataupun dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bertepatanlah dengan tugas kita sebagai seorang guru. Kita mengambil pengajaran daripada apa yang dilalui oleh Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Nabi juga adalah merupakan seorang guru. Maka tugas guru yang pertama adalah mengajar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tugas Rasul yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim, menyucikan jiwa manusia. Proses menyucikan jiwa manusia ataupun kaedah menyucikan jiwa manusia ini dia tidak sama seperti mana kaedah menyucikan kotoran-kotoran yang zahir ataupun najis. Kerana kotoran-kotoran yang zahir ini dapat dilihat dengan mata kita, dapat dirasa dengan tangan kita, dapat dibau dengan hidung kita. Tetapi kotoran-kotoran yang bersifat maknawi, kotoran-kotoran yang bersifat dalaman, seumpama penyakit-penyakit hati. Jadi Nabi SAW datang untuk membersihkan manusia ni daripada penyakit-penyakit hati, seumpama syirik, seumpama kufur, seumpama sombong. Ini disebut dengan tugas tazkiyah, penyucian jiwa manusia. Maka sebagai seorang guru, itu jugalah tugas yang perlu kita ambil peranan dan perhatian, juga sebagai tugas tazkiyah, menyucikan jiwa anak-anak murid kita daripada penyakit-penyakit yang mazmumah, daripada penyakit-penyakit yang tercela, seumpama seperti sombong, hasad, dengki, tamak, riya, syirik dan sebagainya. Semua perkara itu dibersihkan. Adalah matlamat pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tugas Rasul ini sebagai tazkiyah, menyucikan jiwa manusia. Dan yang ketiga, Allah menyebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan, muallim, mengajar, yu'allimun nas, mengajar manusia al-kitab, iaitu Al-Quran, dan juga hikmah. Hikmah ni ada ulama menyebut dengan makna hikmah ni adalah sunnah lah. Ada hikmah ni maksudnya kefahaman yang mendalam tentang hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tugas ta'lim, tugas mengajar manusia tentang Al-Quran dan juga mengajar manusia tentang hikmah. Jadi dapat kita simpulkan tugas ataupun tujuan pengutusan Rasul ini dengan 3 ta' lah. Satu, tilawah. Yang kedua disebut dengan tazkiyah. Dan yang ketiga disebut dengan ta'lim. Tilawah, mengajar manusia mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Yang kedua, tazkiyah, menyucikan jiwa manusia, penyucian jiwa, tazkiyah. Dan yang ketiga disebut dengan ta'lim, mengajar manusia. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita bincangkan secara mukadimah ni, iaitu bagaimana kita sebagai seorang guru mengambil semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tugas Rasulullah itu mengajar manusia mengenal Allah, menyucikan jiwa manusia dari sifat mazmumah, dan mengajar manusia ataupun ta'lim tentang Al-Quran dan juga hikmah dengan penuh kebijaksanaan mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai mukadimah, diharapkan insya-Allah rakan-rakan guru semua dapat mengambil pengajaran daripada intipati ayat yang pertama yang kita kongsikan, iaitu ayat daripada surah Al-Jumu'ah, ayat yang kedua. Jadi susah sikit ni nak ceramah depan kamera TV ni, depan kamera handphone ni. Saya tak nampak respon cikgu-cikgu senyum ke, marah ke, boram ke, lolap ke. Tapi dengan harapan insya-Allah, saya yakin cikgu-cikgu semua
sebagaimana cikgu mengharapkan anak-anak murid lain beri perhatian bila cikgu mengajar, saya pun macam tu jugalah. Harapnya cikgu juga boleh bagi perhatian apa yang telah kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Kemudian saya memotik daripada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhaddis Al-Faqih Abdul Fattah Abdul Ghudah. Kitab ni ada terjemahan yang dalam bahasa Melayu. Tajuk buku ni adalah Ar-Rasulul Muallim, Rasulullah pendidik yang terulung. Okay, sudah diterjemahkan dalam dalam bahasa Melayu. Cuma saya bukan hari ni nak mempromosikan kitab ni ataupun buku ni. Bukan tujuan saya nak mempromosi untuk saya jual, tidak. Tapi isi yang terdapat di dalam kitab ini sangat bermakna untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam tugas Rasulullah mendidik umat manusia, dan kita dengan tugas kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru mengambil semangat daripada tugas Rasul mendidik manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa manusia dan juga mengajar manusia akan Quran dan juga hikmah. Baik. Di dalam kitab ini disebut ada 40 kaedah ataupun 40 teknik dihimpunkan berdasarkan hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi mendidik atau Nabi mengajar. Okay. Baik. Saya kongsikan beberapa teknik lah. Kalau semua saya kongsi nanti boleh jadi ceramah ni jadi panjang lah. Jadi ada beberapa. Antaranya disebut di sini teknik yang pertama, menjadikan diri sebagai model pendidikan. Bagaimana Nabi SAW, cara Nabi mendidik yang pertama adalah menjadikan diri Nabi itu sendiri sebagai model. Budi pekerti Nabi itu sebagai model pendidikan. Akhlak Nabi itu ataupun kepribadian Nabi itu sendiri adalah suatu bentuk pendidikan untuk diikuti ataupun untuk dicontohi. Sebab itu dalam Quran antaranya Allah merakamkan dalam surah Ahzab ayat yang biasa kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu contoh ikutan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi sesiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Taala dan juga hari akhirat. Ini antara dalil yang menunjukkan bahawa ataupun teknik yang pertama yang paling penting dalam mendidik adalah menjadikan diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai contoh atau orang kata role model. Kerana dalam kaedah yang lain, bila kita bercakap boleh jadi orang faham, tapi bila kita buat lebih mudah untuk dicontohi oleh orang lain. Lisanul maqal afsahun min lisanul hal afsahun min lisanil maqal. Bicara dengan perbuatan ataupun dengan pelaksanaan, dengan perbuatan itu lebih fasih daripada berbicara dengan perkataan. Kita tengok orang buat, kita lebih mudah nak ikut berbanding dengan kita mendengar orang tu cakap. Orang setengah jam tak masuk, tapi bila tengok macam mana cara, contohnya ajar orang sembahyang lah. Macam mana mengajar orang sembahyang, mungkin dari sudut kita bercerita lah, sembahyang ni mula-mula pertama angkat takbir, sebut Allahu Akbar. Tapi bila kita buat secara praktikal, contoh, lihat, maka ia lebih mudah untuk diikuti. Maka disebut kaedah pertama pendidikan ataupun cara Nabi SAW mendidik adalah dengan menjadikan diri sebagai contoh ikutan untuk dituruti dan diikuti. Itulah bila mana Nabi SAW menjadikan diri Nabi sebagai model dalam pendidikan, inilah cabaran kita yang paling besar bila kita jadi seorang pendidik. Sebab kita boleh sebut Nabi seorang yang sempurna, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaan, sedang kita ini ada kekurangan yang terlalu banyak untuk diikuti dan dicontohi. Rasa diri kurang ni baik, rasa diri banyak kelemahan ini sangat baik. Kalau kita rasa diri kita sempurna, ini sangat berbahaya, akan menimbulkan ujub dalam diri kita. Cuma sekurang-kurangnya benda yang kita suruh orang lain buat, biarlah kita terlebih dahulu buat ataupun kita laksanakan. Boleh jadi mungkin tak kono. Kalau seorang bapa dia tak bagi anak dia merokok dalam keadaan bapa tu merokok, jadi dari sudut modelnya itu tak berapa baik ataupun tak berapa bagus lah, tak boleh dijadikan sebagai suatu contoh ikutan yang baik. Suruh anaknya baca Quran tapi dia sendiri tak baca Quran,
suruh semayang tapi dia sendiri pun tak semayang. Ini contoh lah. Maka benda pertama sekali yang paling penting dalam pendidikan ini adalah bagaimana menjadikan diri kita contoh kepada orang yang kita didik sebagaimana yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teknik yang kedua, dikatakan teknik yang kedua ini Nabi SAW mendidik dengan kaedah yang kedua disebut Nabi mendidik dengan cara beransur-ansur. Dengan cara beransur-ansur, tidak secara sekaligus. Dalam mendidik manusia, Nabi menitik beratkan konsep beransur-ansur. Kerana ada sesuatu perkara yang memerlukan kekuatan ataupun perlukan kepada kita panggil sebagai peringkat yang pertama, memperkukuhkan asas. Bila kita mendidik secara beransur-ansur, mungkin dia lebih mudah dipaham, lebih mudah diingat. Dan ada banyak hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW mendidik secara beransur-ansur. Antaranya hadis diriwayatkan bagaimana daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, kami bersama Nabi dan umur kami ketika itu hampir baligh. Baginda mengajarkan kepada kami perkara yang berkaitan dengan keimanan sebelum mengajar Al-Quran. Selepas itu barulah kami belajar Al-Quran dan iman kami bertambah dengannya. Maksudnya, Nabi mengajar itu secara beransur-ansur, tidak secara sekaligus. Bahkan Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beransur-ansur untuk diamalkan oleh para sahabat ataupun di kalangan orang beriman pada ketika itu. Jadi mungkin di kalangan kita bila kita mengajar mendidik, ada keinginan kegairahan kita supaya anak-anak didik kita ni copek faham. Ataupun bahkan zaman ni zaman instant, zaman semua benda nak segera, zaman semua benda nak copek kan. Betul, orang suka cari teknik-teknik yang pantas, macam mana nak jadi kaya dengan copek. Lepas tu ramai yang terlibat dengan scammer sebab dia tak nak jadi kaya, nak kena lalu proses. Ada proses yang perlu dilalui, ada pengorbanan yang perlu dilalui. Tapi apabila mereka tak nak melalui proses, mereka nak secara pantas, secara cepat, akhirnya rupa-rupanya kena tipu dengan scammer dan sebagainya lah. Sebab itu jugalah dalam bab mendidik, kita takkan mampu untuk mendidik manusia ini secara sekaligus ataupun secara terus langsung dia faham. Jadi dia ambil masa dan ambil berperingkat-peringkat, dan memerlukan kesabaran kita dan memerlukan kebijaksanaan kita dalam mendidik secara beransur-ansur. Okey. Kemudian yang seterusnya disebut bagaimana Nabi SAW ni bila mendidik, antara tekniknya adalah meraihkan kesederhanaan dan menjauhi daripada perkara yang membosankan. Ada suatu hadis disebutkan Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Daripada Sayyidina Anas bin Malik katanya, mudahkanlah, jangan susah-susahkan, dan berilah kabar gembira, dan janganlah kamu menakut-nakutkan sehingga menyebabkan manusia lari daripada agama Allah. Jadi di antara teknik yang digunakan oleh Nabi adalah meraihkan kesederhanaan dan menjauhi daripada perkara kebosanan. Waktu dalam mendidik perlu ada selang-seli. Dia tidak boleh secara berterusan, tanpa berhenti. Boleh jadi sebab psikologinya pun manusia ni dia boleh beri tumpuan, mungkin paling tinggi pun 5 minit. Lepas 5 minit kita kena tarik balik perhatian orang. Kita boleh jadi kita kena gunakan aktiviti-aktiviti yang lain. Itu kita lah yang manusia yang serba kekurangan ni. Jadi cikgu pun tahulah bagaimana kaedah kita nak menyusun pembelajaran di dalam kelas supaya ia tidak berlaku kebosanan pada murid. Jadi ini salah satu daripada perkara yang perlu kita beri perhatian dalam mendidik, elakkan daripada kebosanan dan kita bersifat dengan sifat yang sederhana. Kerana boleh jadi ada orang yang kefahamannya pantas, ada orang kefahamannya ambil masa, dan ada orang yang sampai kesudah tak faham-faham lah. Jadi inilah yang memerlukan kebijaksanaan kita di dalam melakukan proses mendidik. Kemudian teknik yang kelima yang dikongsikan di dalam ini adalah meraihkan perbezaan di antara para pelajar.
Meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana peringkat kefahaman, orang lain mungkin berbeza. Boleh jadi ada orang cakap sekali dia faham, ada orang cakap 2 kali tak faham, ada orang cakap 3 kali tak faham, ada orang mungkin dengan cakap dia tak faham. Jadi ada perbezaan dari sudut kefahaman, latar belakang, yang menyebabkan mungkin kefahaman itu berbeza-beza, namun begitu diraihkan perbezaan-perbezaan tersebut. Kemudian teknik yang kelima yang digunakan oleh baginda Nabi SAW disebut Nabi menggunakan kaedah ataupun teknik secara berdialog ataupun dengan kaedah bertanya. Diceritakan ataupun disebut banyak dalam hadis Nabi SAW wujudnya dialog dan soal jawab, iaitu interaksi dua hala di antara Nabi dan juga para sahabat. Contohnya Nabi nak tarik perhatian, Nabi tanya, apa pandangan kamu kalau depan rumah seseorang tu ada sebatang anak sungai? Satu hari dia lalu sungai itu sebanyak 5 kali. Agak-agaknya ada tak lagi kekotoran yang tinggal pada badan dia. Itulah perumpamaan kata Nabi, orang yang sembahyang 5 waktu, dia membersihkan dirinya sebanyak 5 kali satu hari. Macam tu lebih kurang. Nabi dalam bentuk dialog, dan ada hadis yang hadis Sayyidina Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi, mengajar beberapa perkara tentang agama, juga menggunakan kaedah dialog ataupun dua hala lah, soal jawab. Kerana bila kita menggunakan kaedah soal jawab, satu perhatian orang yang ditanya lah, dan menimbulkan minat orang yang menjadi murid kita tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan, guru-guru yang dikasihi sekalian, memanglah suatu cabaran yang sangat besar bila kita menjadi seorang pendidik, tapi contoh terbaik yang boleh kita ikuti dan boleh kita ambil pengajaran sepanjang hayat kehidupan kita adalah baginda Nabi SAW. Walaupun kita banyak kekurangan, tapi tugas yang kita pikul sebagai seorang guru adalah satu tugas yang sangat mulia, tugas yang kita teruskan daripada tinggalan Rasul SAW yang mendidik manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan jiwanya, dan juga mengajar mereka akan Al-Quran dan juga hikmah. Dan sebagai akhirnya, kita melihat kita ni manusia banyak kekurangan dan tak sempurna, tetapi kita cuba mempelajari ataupun kita cuba mencontohi ataupun melihat kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai salah satu daripada kaedah dan cara untuk kita memotivasikan diri kita sebagai seorang guru. Jadi para ulama menyebut dan menyimpulkan kesempurnaan Rasulullah SAW ni ada 4 perkara. Yang pertama, disebut Rasulullah ni sempurna dari sudut kejadiannya. Dari sudut kejadian ni, dari sudut parah rupa Nabi. Jadi kita keterampilan kita dari satu sudut kita nak faham, jagalah keterampilan kita, keterampilan yang sesuai sebagai seorang guru. Biarlah bukan semestinya pakai baju yang mahal, tapi keterampilan tu biar ianya sesuai lah dengan watak seorang guru. Bukannya watak-watak lain lah, model ke, jadi mungkin tak sesuai lah model ke dan sebagainya kan. Guru dengan keterampilan watak guru. Nabi ini sempurna pertama dari sudut kejadiannya. Lepas itu bila para sahabat melihat keterampilan Nabi, kesempurnaan kejadian Nabi, ada di kalangan para sahabat yang menggambarkan bagaimana kesempurnaan kejadian Nabi, keterampilan Nabi. Lihat bagaimana Nabi ini dari sudut bentuk parupa dia, bentuk badannya. Disebut Nabi ini dadanya sama lurus dengan perut. Maksudnya kalau letak air itu turun ke bawah. Maksudnya bukan boroi lah. Nabi tak boroi. Yang boroi ini kita lah. Nabi tak boroi. Ini antara kesempurnaan kejadian. Yang kedua, Nabi ini sempurna dari sudut perbuatannya. Segala yang dibuat oleh Nabi, seluruh perbuatan Nabi ini sempurna. Daripada mula bangun tidur sampai tidur balik, cara bangun tidur sampailah tidur, buang airnya semua berjalan dan sebagainya lah. Apa juga dalam perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, seluruh perbuatan Nabi itu sifatnya adalah sempurna.
Jadi mungkin kita tak mampu untuk menjadi sempurna dalam seluruh perbuatan. Tapi kalau kita berazam ikut apa yang dilakukan, sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini sempurna dari seluruh perbuatannya. Dan yang ketiga, Nabi ini sempurna dari sudut perkataan. Kata-kata yang dikeluarkan Nabi ini sempurna. Nabi ini cakap sikit tapi maknanya sangat luas. Nabi tidak pernah berdusta di dalam perkataannya. Ini di antara kesempurnaan Nabi. Pemilihan perkataan Nabi, kalau tengok hadis Nabi, pemilihan perkataannya yang tepat. Ini kelebihan Nabi SAW dalam berbicara. Orang bijak ni dia cakap sikit tapi orang faham. Kita ni cakap banyak-banyak, kadang-kadang satu pun orang tak faham. Jadi kita pilihlah untuk menjadi orang yang bijak, mungkin perkataannya sedikit tetapi maknanya luas dan boleh dipahami oleh orang lain. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berbicara tentang kesempurnaan akhlak Nabi ini, tak adalah contoh akhlak yang lebih baik melainkan akhlak yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka untuk menyimpulkan akhlak Nabi ini kepada beberapa, sebab kita kalau kita bincang akhlak Nabi ni banyak. Terlalu banyak di hadis cerita tentang akhlak Nabi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan musuh, dengan Allah, akhlak dengan para malaikat, akhlak dengan semua makhluk. Nabi berakhlak dengan kanak-kanak, dengan anak yatim, dengan hatta dengan musuh sekalipun. Nabi menjaga akhlak. Baik, disimpulkan di sini ada 9 ataupun 8 akhlak Nabi untuk kita faham dan kita cuba usahakan dalam diri kita. Yang pertama, kesempurnaan akhlak Nabi ini disebut Nabi ini seorang yang pemurah. Nabi ini suka memberi. Nabi ini seorang pemurah, suka memberi, sehingga kan ada satu riwayat seorang lelaki dia balik kepada kaum dia beritahu masuklah Islam semuanya, kerana Nabi Muhammad ini, kalau Muhammad ini dia memberi sehingga tidak takut kefakiran. Jadi Nabi Muhammad ni seorang yang sangat pemurah. Kalau memberi ni tak takut miskin, tak takut susah, tak takut fakir. Nabi beri satu lombah daripada kambing pada lelaki itu, sehingga mereka kata Nabi ni orang yang tak takut miskin kalau memberi. Jadi pertama, ditanamkan sifat usaha untuk jadi pemurah. Gajian-gajian kita keluarkan duit itu untuk manfaat orang ramai. Untuk manfaat orang ramai, bukan untuk manfaat peribadi ya. Tukar handphone 20 setahun sampai 6 kali untuk itulah. Ini pemurah untuk manfaat orang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua disebut benar, siddiq. Nabi ini benar dengan dirinya, benar dengan Tuhan, dengan Allah, benar dengan para sahabat. Benar ni apa makna benar? Apa yang dalam hati kita sama macam apa kita cakap. Apa yang kita cakap sama macam kita buat. Maka benarlah tu. Tu siddiq lah. Jujurlah kita sebut dalam bahasa ni, kita jujur. Kita sebut dengan jujurlah, siddiq. Itu sifat wajib bagi Nabi SAW. Berlaku benarlah, berlaku jujurlah. Kalau tak suka, cakap tak suka. Kalau suka, cakap suka. Kalau benci, tinggalkan. Dia mudah aja untuk berlaku jujur ni. Itulah yang dituntut. Yang seterusnya disebut sabar. Nabi ni seorang yang disebut dengan memiliki kesabaran, dan Nabi termasuk di antara 5 Nabi yang Rasul yang diangkat sebagai ulul azmi. Bagaimana kesabaran Nabi dalam keadaan Nabi ditindas, Nabi pelbagai perkara. Sabarnya Nabi ini memang luar biasa. Kita ni boleh jadi taklah hebat sangat ujian sebagaimana yang dari Nabi. Tapi bagaimana tahap kesabaran tu, maka contoh kesabaran terbaik adalah pada Nabi SAW. Yang keempat disebut dengan adil, adlun Nabi SAW. Nabi ini bersifat dengan sifat adil, sehingga kan setiap perkara yang Nabi lakukan itu, Nabi memastikan ianya diletakkan bertempat yang sepatutnya. Bahkan adil kepada musuh, adil kepada sahabat dan sebagainya. Sehingga Nabi menyebut dalam satu hadis, kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Maknanya Nabi ni tak pilih bulu. Kalau yang ni salah, kono. Yang ni baik salah, kono. Ni tak. Yang ni baik salah sebab ni anak murid kesayangan. Oh, ni tak kono. Yang ni sebab dia tak gomang dengan dia, kono. Contohnya lah. Dan contoh-contoh lain yang relevan dengan isu-isu semasa sekarang ni lah. Okay. Dan yang seterusnya, yang kelima, af. Nabi ni bersifat dengan sifat pemaaf.
Pemaaf ni satu benda yang susah. Kalau kita tidak berakhlak dengan akhlak pemaaf ni, boleh jadi kita akan terus menyimpan dendam, memikirkan apa kejahatan yang orang buat, mungkin nak balas dan sebagainya lah. Tetapi tengok Nabi, contoh Nabi, ketika Nabi berjaya masuk kota Mekah, Nabi memaafkan orang yang walaupun pernah melakukan sesuatu yang memudaratkan Nabi dan para sahabat. Kemudian yang seterusnya rahmah, bersifat pengasih, bersifat penyayang. Inilah sifat Nabi SAW. Nabi bila kita melihat sifat rahmat ataupun sifat kasih sayang Nabi SAW, hatta kepada manusia, hatta kepada haiwan, baik lelaki, baik perempuan, orang kuat, orang yang lemah, orang yang sehat, orang sakit, orang kaya, miskin, semuanya Nabi bersifat dengan sifat rahmat, apa kasih sayang. Nabi sayang bersemua orang, tak kira apa latar belakang orang tersebut. Dan yang seterusnya hilmun Nabi. Nabi ni lembut, seorang yang lembut. Seorang yang lembut, maksudnya seorang yang, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut lembut ni macam mana, disebut dengan lembut ni mudah memaafkan ataupun berlapang dada dan bertoleransi. Ini maksud lembut lah. Berlapang dada dan mudah bertoleransi. Maksudnya boleh berlebih kurang lah. Kalau orang tu mungkin buat silap sikit pada kita boleh berlebih kurang, lepaskan, tak jadi masalah. Ini kan kalau hal kita akan lupa lah. Tapi kalau orang lain, kita berbesar-besarkan. Itu ilmu Nabi, kelembutan Nabi. Okay, seterusnya disebut dengan syaja'ah, keberanian Nabi SAW. Nabi ini berani, tidak kira lah kita melihat bagaimana keberanian Nabi ini, sama ada ketika dalam medan peperangan ataupun ketika berdepan dengan kezaliman ataupun dosa lah, benda maksiat. Dan yang terakhir sekali, Nabi ini seorang yang disebut sifatnya ataupun akhlaknya dengan akhlak yang tawaduk. Apa makna tawaduk? Tawaduk ni bukan maknanya jalan tunduk-tunduk, tapi tawaduk ni maknanya merendahkan diri. Kalau dalam bahasa lebih tepat lagi, tawaduk ni kita tak pernah rasa diri kita layak untuk dimuliakan. Itulah tawaduk. Kita tak pernah rasa diri kita layak untuk dimuliakan. Walaupun kita dimuliakan dan kita duduk di tempat yang orang muliakan kita, tapi kita tak pernah rasa diri kita ni layak untuk dimuliakan. Inilah tawaduk. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan semangat Rasul ini, cuti Rasul ni, dan juga cuti PKP bagi Selangor ni, kita semua dapat menghayati apa yang kita sebut sebagai kesempurnaan Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan menjadi, kita menjadikan medan kita menjadi guru ini sebagai saham untuk kita kumpul, untuk kita himpun pahala sebanyak yang mungkin untuk kita tuai di hari akhirat nanti insyaAllah. Jadi itulah sekadarnya. Mohon maaf banyak-banyak anda ada salah silap, anda ada terkasar bahasa. Yang baik dari Allah Ta'ala, lemah daripada saya sendiri. Masih di atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.